Okey, hari ni kita nak masuk bab 6. Ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Boleh nampak yang saya sharing? Boleh. Okey, boleh. Okey Okey, so hari ni kita teruskan bab 6. Ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Kejap. Just. Okey. Ini bab untuk ketaksamaan digunakan untuk menerangkan hubungan antara dua kuantiti yang tidak sama. Persamaan digunakan equation, simbol sama dengan. Tapi untuk ketaksamaan dia ada simbol dia yang lain Okey, ini simbol dia. Yang arah yang besar ni dia lebih besar. Yang sini yang kecil ni ialah lebih kecil. Biasanya kita bandingkan di sebelah kiri. Okey, sesuatu unknown tu di sebelah kiri, pemboleh ubah dia di sebelah kiri Okey, ni contoh lagi 4 simbol ketaksamaan. Okey. Okey. Okey, so ini dia untuk ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah Mungkin form 1, form 2, form 3 dah ada yang basic punya. Okey, contoh dalam kehidupan harian. Okey, kalau ini apa yang boleh nampak kat sini? Ini ialah ketinggian maksimum height. Okey, untuk height ketinggian biasanya dekat tempat nak masuk parking. Okey, ada simbol ni. Okey, so kalau ini dia menunjukkan tanda amaran ketinggian. So berapa ketinggian maksimum kenderaan yang boleh masuk? So kita boleh wakilkan dengan ketaksamaan, dan untuk ini hanya satu kuantiti terlibat. Dan kuantiti terlibat tu ialah ketinggian dalam meter. Kalau kita buat H mewakili ketinggian dalam suatu kenderaan, maka ketaksamaan ni kita boleh tulis macam ni. H lebih kecil dari 2 meter. Maksudnya dia maksimum dia hanya 2 meter. Okey, kena kurang dari 2 meter. Inilah maksud dia. Okey, kalau contoh 2 pula, yang ni dekat lori, biasanya ada dekat lori Pernah tengok simbol ni? BDM, BTM. Okey. Kalau dulu saya selalu tengok apa benda BDM, BTM. Okay, sebenarnya BDM tu ada maksud, BTM pun ada maksud dia. Okay, ini menunjukkan berat maksimum sebuah lori dengan muatan dan tanpa muatan. Apa hubungan berat lori tanpa muatan, berat lori dengan muatan serta berat muatan. Banyak ni. Okay. Okey, tadi lori tu ni rajah dia lori. Kita nak buatkan ketaksamaan untuk berat dengan muatan, berat tanpa muatan. Okey, dia melibatkan berat dalam kg untuk dua keadaan yang berbeza. Okey, so ini kita boleh buat dia ada dua pemboleh ubah. Okey, Y berat dengan muatan, BDM. Ni BDM. Okey. X berat tanpa muatan, BTM. Okey, jadi untuk nilai muatan mestilah kena tolak berat dengan muatan, tolak berat tanpa muatan. So akan dapat ini. Ini adalah nilai muatan yang boleh masuk dalam lori tu. Inilah maksimum yang boleh masuk. Okey. Okey. Situasi ni kita boleh nyatakan dalam ketaksamaan. Okey, kita wakilkan Y lebih kecil atau sama dengan X tambah 4090. Nilai muatan ialah 4090. X tu berat tanpa muatan. Jadi maksimum dia hanya boleh tampung ini saja. Termasuk berat lori lah. Okey, berat tanpa muatan tu kira tak ada muatan lagi lori itu.
Okay, so kau boleh ubah ada dua, X dengan Y. Inilah yang kita nak belajar ni. Kita nak wakilkan situasi. Okay, ada soalan yang kita kena wakilkan situasi dalam bentuk ketaksamaan. Okay, next. Okay. Okay, ni ya. Jadi, okay, next. Contoh lain. Ini tentang Taufik ingin membeli beberapa buah buku rujukan dan buku latihan semasa pameran buku diadakan. Taufik mendapati harga sebuah buku rujukan ialah RM14 dan harga sebuah buku latihan ialah RM9. Okay, amount maksimum yang boleh dibelanjakan oleh Taufik ialah RM100. Wakilkan situasi dalam bentuk ketaksamaan linear yang sesuai. Okay, jadi kita kat sini kita kena tengok dulu apa yang ada. Kita ada buku rujukan dan buku latihan. Okay. So kita boleh wakilkan dengan simbol pun boleh ubahlah huruf yang sesuai. Kita buat X ni buku rujukan, Y ni buku latihan. Jadi 14X, 14 tu menunjukkan harga buku rujukan. 9Y ni harga sebuah buku latihan. Jadi total dia kurang atau sama dengan 100. Sebab dia tak boleh melebihi 100. Okay, cukup 100 boleh. Kurang 100 pun boleh lah. So ini dia punya perwakilan dia. Ini harga untuk rujukan, ini harga untuk buku latihan. Ini jumlah dia 100. So inilah ketaksamaan yang kita boleh wakilkan. Okay. Ini biasa soalan dan rutin lah. Kita kibat. Ketaksamaan tadi ni, kita dapat ni. Selain tu kita boleh tulis lain juga kita tulis X di depan. 14X kecil atau sama dengan 100 tolak 9Y. Bila kita pindah dia jadi negatif. Okay, ataupun 14Y, Y di depan. Kurang atau sama dengan 100 tolak 14X. Okay. Ini situasi harian yang kita boleh wakilkan untuk ketaksamaan linear. Menjadi ketaksamaan linear. Okay. Okay, next. Kita nak menentukan konjektur titik dalam suatu rantau yang memenuhi suatu ketaksamaan linear. Ya, konjektur tu sebenarnya maksud dia yang tidak dibuktikan tetapi dipercayai benar. Ini dalam English dia. Sebenarnya evidence ataupun buktiawan tak dapat proofkan lagi, belum ada pembuktian lagi, tapi dipercayai benar. Itulah kita sebut conjecture. Okay. So kita nak tentukan, menentusahkan dia. Okay, kalau di tingkatan 1, tingkatan 1 belajar. Tingkatan 1 ni, kamu dah belajar untuk wakilkan ketaksamaan dalam satu pun boleh ubah dengan menggunakan garis nombor seperti raja di atas. Ni previous knowledge tingkatan 1. Kalau tingkatan 1 ni hanya satu pun boleh ubah. Jadi perwakilan dalam apa ni? Dalam nombor, garis nombor. Okay. Okay, sebenarnya ketaksamaan pun boleh diwakilkan pada satah kartes dengan melorek rantau yang memuaskan ketaksamaan tersebut. Macam raja ni. Okay. Ketaksamaan diberi X lebih besar atau sama dengan 1. So ni X1. So line di sini X1. Okay. Disebabkan dia lebih besar atau sama dengan dia ke arah kanan. Okay. Ini kita akan belajar lebih jelas lepas ni. Okay. Okay, ni tips Tips ni saya akan ulang banyak kali bagi ingat. Tips ni saya yang buatkan supaya lebih senang faham. Okay. Kalau tanda single, tanda macam ni sudah di single.
disebut garis sempang, garis sempang. Dia hanya single. Kalau saya punya cara nafas, saya senang kata single ni sebagai putus tunang, dia seorang. Okay? So ini cara tips sesuai lah nak ingat. Okay? Dia single sebab dia putus tunang. Sebab senang kita nak ingat. Bila dia putus tunang ni garis dia putus-putus untuk bila kita lukiskan dekat kata kates, dia akan menjadi garis putus-putus. Ingat ni, hafal ni. Okay, next. Kalau simbol macam ni, dia ada double macam ni, kita panggil garis padu. Dia solid lah, padu. Kalau padu ni dia double. Double ni kalau kita nak senang hafal, dia dah kahwin. Dia dua ni, double, dia couple, dia kahwin. Bila dia dah kahwin, so garis dia garis penuh lah. Garis padu. Okey, boleh hafal cara ni? So, kita nak bagi ingat. Okey, tip kedua. Okey, nampak star Star sebelah kiri sebab kita nak bagi ingat. Sesuatu yang berada di sebelah kiri ni, boleh. Simbol ni bermaksud lebih besar. Lebih besar daripada. Ni pun lebih besar sama dengan. Lebih besar atau sama dengan. So, ni lebih besar. Kita akan lorekkan rantau atas ataupun rantau kanan. So, kalau normal dalam kehidupan harian, simbol yang lebih besar ni dia positif. Okay? Maksudnya kalau kita ada duit banyak lah, kita lebih positif kan? Berada di atas ataupun sebelah kanan. Atas dan kanan ni sesuatu yang positif lah. Okay, so ingat, besar, rantau mesti sebelah atas dan rantau di sebelah kanan. Itu lebih besar. Okay, next ni kalau lebih kecil. Okay, lebih kecil, star di sebelah kiri ni, so lebih kecil. Sama maksudnya lebih kecil. Cuma ini single, yang ni double. Okay, kalau lebih kecil, rantau tu sebelah bawah dan sebelah kiri. Sampai lebih kecil, bawah, kiri. Okay. Boleh? Tadi dalam memo tata cara tak saya pesan. Terus screenshot. Okay? So, kalau guna handphone tu bolehlah screenshot nota-nota ni. Lepas ni saya nak bagi latihan, kamu kena jawab. Okay ya? So, apa-apa tips yang penting tu kamu bolehlah screenshot. Nak screenshot yang ni ke? Lepas ni saya bagi latihan, saya bagi contoh-contoh, lebih jelas lah. Ni bagi hafal dulu. Okay? Jadi saya ulang balik tips ni. Okay, kita tengok. Ni dah rantau. Ni satu kates. Contoh satu kates. Line dia yang warna pink ni. Ni line ni. Yang condong ni. Bila condong ni, wujud rantau atas dan rantau bawah. Condong kalau garis tu condong akan wujud rantau atas dan rantau bawah. Tapi kalau garis tu tegak, baru wujud kiri dan kanan. Okay? Kalau condong ni tak adalah kiri kanan, dia hanya atas dengan bawah. Jadi yang atas ni untuk lebih besar, yang bawah ni lebih kecil. Macam tadi lah. Ni dah jawab pertanyaan dah. Okay tak? Faham Faham. Okay. So ini satu contoh tata kates. Bagi contoh lain, contoh yang kedua ni, dia condong arah ni pula, arah kiri. Nampak? Dia arah kiri, maksud dia M dia negatif. Okay. Rantau atas lebih besar, rantau bawah lebih kecil. Okay. Contoh lagi. Ni kalau lah garis tu macam ni dia mengufuk macam ni, so wujud atas dengan bawah. Sama lah macam tadi condong, wujud rantau atas dan rantau bawah. Atas lebih besar, bawah lebih kecil.
Okey, satu lagi contoh. Kalaulah garis lurus tu dia menegak macam ni Okey, yang ni baru wujud kiri dan kanan. Okey. Kalau menegak garis lurus yang tegak macam ni. Okay, yang tegak ni dia akan wakil dia punya persamaan dia ialah X sama dengan K. X kat sini. X sama dengan K. Sini K So kiri, kanan. Rantau kiri, rantau kanan. Rantau kanan lebih besar. Rantau kiri lebih kecil. Okey, boleh? Ini semua dalam buku teks saya ambil. Okey. Ada pertanyaan? Saya tengok. Ada. Okay, next slide. Previous knowledge. Apa yang kamu dah belajar untuk persamaan arm garis lurus? Apa dia persamaan arm garis lurus? Siapa boleh bagi? Siapa boleh sebut? Garis lurus ni apa persamaan? Y sama dengan S. Sekali lagi? Y sama dengan MS tambah 3. Okay. Y sama dengan MX tambah C. Okay. Ini persamaan arm. Y sama dengan MX tambah C. M kecerunan. Okay. M kecerunan. Sepatutnya kamu memang dah belajar macam mana nak cari kecerunan ni. Okay. C ni pintasan Y. Okay, ini dia recall balik persamaan arm dia. Okay. Daripada apa yang saya tunjuk tadi yang melibatkan persamaan arm garis lurus semua tu, melibatkan garis lurus dengan melibatkan sarta kates, rantau atas, rantau bawah, kiri, kanan. So kita boleh buat kesimpulan Kalau titik tu berada pada garis lurus, pada garis lurus tu sendiri, dia akan memuaskan persamaan Y sama dengan MX tambah C. Ini persamaan sebab dia di atas garis. Tapi kalau titik, kalau ada soalan nanti kalau titik tu diberi di rantau atas, dia berada di sebelah atas, tadi saya ajar di sebelah atas, dia akan memuaskan persamaan Y lebih besar. Lebih besar daripada MX tambah C. Okay, tadi kan saya pesan lebih berada di sebelah atas, dia lebih besar. So, untuk ketaksamaan. Ini ketaksamaan Okey, yang ni pula, kalau titik tu berada di rantau bawah, dia akan memuaskan ketaksamaan. Ni, salah type ni. Ketaksamaan. Y lebih kecil sebab dia berada di bawah. Okey, so inilah kesimpulan yang kita nak buat. Okey, kita nak tentukan dia berada dekat, dia memenuhi rantau atas atau rantau bawah. Okey. Ini contoh. Supaya lebih jelas lagi, saya bagi contoh. Okey, ni lukis graf garis lurus Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Okey, ini dia punya skala dia lah. Di antara negatif 1 dan 5. X tu antara negatif 1 dan 5. Okey, plotkan titik. Diberi titik ni, ada 6 titik semuanya. 6 koordinat. 6 titik koordinat ni diberi. Okey, tentukan sama ada titik-titik yang diplot memenuhi Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Okey, memenuhi persamaan ini ataupun memenuhi ketaksamaan yang lebih besar ataupun memenuhi ketaksamaan yang lebih kecil. Ketiga sama dengan lebih besar dan lebih kecil. Jadi langkah pertama kita kena lukis garis lurus.
Cara nak lukis garis lurus. Ingat lagi macam mana? Okay, ni garis lurus persamaan dia ada dalam sini. So, ini persamaan. Jadi kita pilih 2 titik. Okay, biasanya nak lukis garis lurus ni, kita pilih 2 titik je dah cukup. Okay. Untuk X, kita pilih titik untuk X. Kita pilih biasanya yang berada di dalam skala. Ni skala dia di antara -1 dan 5. Jadi, saya selalu pilih kosong. Sifar sebab senang. Sifar dia masuk dalam persamaan, dia akan jadi sifar. X ni tukar jadi sifar, terus jadi sifar. Okay. Contoh yang pertama dulu sifar. Bila X sifar. Bila darab dia akan jadi sifar tambah 6. Kita ganti dalam persamaan ni So Y6. Tulis Y6. Sekejap lagi kita kena plot 06 dan lagi satu kat sini. 2 titik kita kena plot. Okay, kalau X2 pula. X2 diganti masuk dalam persamaan. Okay, ringkaskan dapat Y2. Okay. Siapa yang tak jelas ni? Cuba tengok macam mana nak dapat ni. Dapat 6, dapat 2. Boleh faham tak? Okay. Ya, lagi ganti masuk dalam persamaan Okey. Okey. Seterusnya kita nak plotkan 2 titik tu supaya kita nak buat garis lurus. Ni dia punya ni saya dah lebih sikit Ni bagi -1 hingga 5 je. Tapi kalau lebih pun tak apa. Kita nak buat skala ni. Okey, so plotkan 06. Sini 06. 06. Jangan terbalik. 06 kat sini. Ni salah. Okey, 0x Y6. So berada kat sini. Kat atas dekat Y. Y6. Okey, dengan 22. 22 dekat sini. X2, Y2 dekat sini. So ambil pembaris. Okey, pembaris dan sambungkan. Buat garis lurus. Okey. Bila dah ada garis lurus tu, so kita boleh garis lurus. Okey. So dah terbahagi dah kepada bahagian atas dan bahagian bawah. Rantau atas, rantau bawah. So inilah garis lurus dia. Persamaan dia untuk garis lurus ni, ini Okey. Kemudian, ni rantau atas ini lebih besar. Rantau bawah mewakili lebih kecil. Okey. Okey. Kemudian next step kita nak plotkan titik-titik, 6 titik yang diberi ni. Ni kita belum plot lagi. Tadi kita plot untuk lukis garis lurus. Okey. Sekarang kita nak plot titik 1, -2. Plot dekat mana? 1, -2. Ini kan? Ni. Next. 4, -2. Plot. Okay, masuk ke sini. 4, -2. Yang ketiga. 01. 01. Sini. Okay, 01. Yang keempat. 14. Mana 14? Sini 14. Plot. Yang kelima. 43. 43. Sini 43. Dan terakhir 26. 26 ada dekat sini. So 6 titik semua dah ada dalam satakan test ni. Baru kita boleh tentukan dia memenuhi yang mana satu. Dan 3 jenis. Berada pada garis lurus ada 2 titik. So kalau yang berada pada garis lurus dia akan memenuhi dia akan memenuhi persamaan Y sama dengan -2x tambah 6. Ini persamaan yang diberi. Atas garis lurus, letakkanlah titik ni. 2 titik ni memenuhi persamaan. Okey. Lagi. Yang berada di atas rantau atas. So dia akan memenuhi ketaksamaan ni. Dia akan memenuhi ketaksamaan lebih besar. 2 titik ni.
yang berada pada rantau bawah. Bawah dia akan penuhi rantau, dia akan penuhi ketaksamaan lebih kecil. Okay, so tiga pengesahan yang kita buat kat sini. Inilah conjecture-nya. Okay, boleh tak? Jelas tak? Okay, cara lukis graf. Ada dua cara Ini cara pertama, kita lukis graf. Okay, kalau cara kedua, contoh tadi juga, tanpa melukis graf garis lurus. Kita tak nak lukis. Okay, so kita kena buat satu persatu dengan titik yang diberi tadi tu. Okay, okay ni soalan tadi ke? Okay, X. Tak tadi ni. Bukan. Lain. Ini diberi soalan lain Contoh tanpa melukis graf garis lurus, diberi persamaan yang lain Persamaan ini Y sama dengan negatif 3X tambah 6. Okay. Tanpa melukis graf garis lurus, tentukan sama ada titik-titik yang diberikan memuaskan. Ini persamaan, ini lebih besar dan ini lebih kecil. Okay. Titik yang diberi tu titik ni 25 ni X2 Y5. Jangan terbalik, X depan Y belakang. So ganti masuk. Ni persamaan dia, ni persamaan. Okay, penyelesaian dia. Okay, Y, ni Y sebelah kiri, persamaan dia sebelah kanan. Okay, so ganti masukkan Y5, ganti masuk X2. Okay, bila ganti masuk sini, dia akan jadi kosong. So 5 lebih besar dari kosong. So ini 5 Y5 kan? Sini kosong. So 5 lebih besar dari kosong. Jadi dia memuaskan ketaksamaan lebih besar. Okey. Ini tanpa melukis graf. Kita tengok jawapan. Bandingkan. Kalau dia lebih besar, bermaksud dia memuaskan ketaksamaan yang lebih besar. Okey, contoh lagi. Negatif 1, 9. Cara sama juga macam tadi. Ini X, ini Y. Y sebelah kiri, sama, yang sebelah ni, yang ni kanan Gantikan Y9, X negatif 1. So, bila ganti akan dapat 9. 9 dengan 9 sama. Okay, 9 sama dengan 9. Jadi dia memuaskan persamaan. Y sama dengan negatif X tambah 6. Kita compare kat sini je. Sama dengan, so dia memuaskan persamaan. Kalau tadi lebih besar, 5 lebih besar kosong. So memuaskan ketaksamaan yang lebih besar. Okay, next. Ketiga. 1, 2 pula. Okay, 1, 2, X1, Y2. Okay, nanti masuk macam tadi. Y2, X1, so akan dapat 3. Kiri 2, kanan 3. So lebih kecil. 2 lebih kecil dari 3. Jadi ini titik ni memuaskan ketaksamaan yang lebih kecil. Jadi ni rantau bawah lah. Yang note A tadi ni lebih besar rantau atas. Yang tengah ni sama dengan bermaksud dia berada pada garis tu sendiri. Okey, jelas? Ini langkah kedua tanpa lukis garis lurus. Okey, next. Okey, kita nak tentukan, menekan dan melurek rantau yang memuaskan satu ketaksamaan linear. Ni kita nak tentukan dan lorek. Okey. Okey, kita nak lorek Dalam soalan ini, kita nak lorek rantau yang mewakili ketaksamaan yang diberikan. Soalan ni ketaksamaan diberi sarta kates ni pun diberi, graf ni pun dah diberi. So kita nak lorekkan je kawasan yang mana. So tengok pada simbol ketaksamaan lebih besar. Tadi kan hafal kan lebih besar arah mana?
Lebih besar arah Kanan. kanan. Tapi kalau garis ini, garis condong. Kanan hanya wujud kalau garis itu tegak. Kanan. So rantau atas. Lebih besar bermakna okay, atas. So, ni tip dia tadi. Lebih besar rantau atas. Kita tak bolehlah guna kanan sebab dia garis ni condong. Okay, so kita rantau atas. So jawapan dia, ni lorek kawasan atas. Ni yang warna orange ni. Orange ke peach ni? Peach. So kita dah lorek. Okay, kalau nanti dalam soalan kamu kena lorek, lorek tu tak payahlah color kan semua macam ni. Hanya buat line je. Lorek line. Okay, garis-garis je. Tak adalah buang masa. Jangan color kan nanti lambat. Okay, lorek bermaksud buat line saja dah cukup. Buat garis-garis. Okay. Contoh satu. Contoh dua. Okay, mana kawasan dia? Rantai bawah. Okay. Tengok dia ketaksamaan. Ketaksamaan ni bawah lebih kecil. Bawah. Okay, lebih kecil bermaksud arah rantau bawah. Okay, rantau bawah. Ini lebih kecil, rantau bawah. So ini kawasan fish ni, dia dah lorekkan kawasan fish. Okay. Okay. Yang ketiga ni, dia hanya bagi garis yang macam ni mengufuk ni. So tak wujud juga kiri kanan, dia hanya wujud atas dan bawah. So lebih kecil bermaksud jawapan dia lebih kecil bahagian bawah. So ini fish ni yang telah dilorek bahagian bawah ni. So ini jawapan. Okay, ini soalan yang dah ada rajah. Okay, soalan ni contoh 4. Dia hanya bagi ketaksamaan. Graf ataupun sata katas tu dia tak bagi. Kamu yang kena buat sendiri. Okay, kamu kena lukis graf dan lorek. Dua kerja First kena lukis graf. Okay, nak lukis graf dia ada tips dia Kena tukar ketaksamaan linear menjadi bentuk persamaan linear. Sebab kalau nak lukis garis lurus di atas graf, dia mesti jadi persamaan. Okay, sama je. Kita hanya tukar simbol ni je. So, bila tukar persamaan, Y sama dengan X tambah 5. Persamaan kita tukar simbol ni. Sebab nak lukis atas graf, tak boleh ketaksamaan. Dia mesti persamaan. Okay, ni dia punya persamaan. Nak lukis graf macam tadi, saya dah tunjukkan tadi. Kita pilih 2 titik. Pilihlah kosong dengan apa-apa titik. Ataupun terpulang pada kamu sendiri nak pilih apa saja nilai X. Okey, apa-apa je. Apa saja pun boleh. Tapi jangan pilih yang terlalu besar. Nanti graf pun kena lukis besar. Okay? Okay. Jadi dalam skala yang sesuai lah. Okay. Saya selalu pilih sifar ni. Sifar senang. Kita ganti dia jadi sifar. Okay. So yang pertama ni saya ganti sifar. Sifar tambah 5 akan jadi 5. So nanti kita plot lah 05. Dah ada dah koordinat ni 05. Koordinat kedua 2. Okay, jadi X2 ganti masuk dalam ni 2 tambah 5. 2 tambah 5 akan jadi 7. So jadilah 27. Okay, syarat tadi nak lukis graf garis lurus kena ada 2 titik. 2 atau lebih titik. 2 pun dah cukup. Okay, so kita dah ada 2 titik yang kita boleh plot. Okay, ni dia punya sartan katas dia. Okay. Okay. Kita plotkan 05. 05 dekat sini.
Yang tadi ni peringatan lagi sekali 05. 5 tu dekat Y. Bukan dekat X. Kadang-kadang ada yang silap. So 05, 27. Kita sekarang kena ambil pembaris. Okay, dan sambungkan dua titik tu. Sambung. Okay, kita dah sambung. Biar sambung tu besar sikit. Okay, sambungkan. Okay, ini yang kita sambung tadi. Ni dia punya ketaksamaan. Ketaksamaan dia lebih besar. Lebih besar sahaja. Ni single. Single tadi kita hafal tadi single ialah putus tunang. Putus-putus. So itu sebab garis yang saya buat ni. Okay, single putus tunang. So garis yang saya buat ni putus-putus. Right? Garis ni. Garis putus-putus. Next step kita nak lorekkan. Kawasan mana nak lorekkan? Tips tadi. Atas. Lebih besar sebab dia garis condong. So bermaksud sebelah atas. Tips yang kedua rantau atas. Okay, rantau atas. Sebab dia lebih besar. Jadi jawapan dia ini. Ini jawapan dia yang sebenar. Yang bahagian pitch ni yang dah dilorek lah. Kawasan atas. Garis tadi garis putus-putus. Okey, faham? Ya. Yeah. Contoh 5. Ada lagi ni contoh 5. Contoh ni dia lain sikit sebab dia nak yang sama dia nak kamu lukis dan lorek rantau. Okay, tapi dia punya ketaksamaan ni ada X dan negatif Y. Okay. Ketaksamaan ni bila kita nak lukis garis lurus, lebih senang kita nak lukis di garis lurus ni kita kena tukar Y menjadi positif. Kita tinggalkan single Y sahaja. So kita kena pindah yang lain-lain di sebelah kanan. So bila kita pindahkan X, so akan jadi negatif X tambah 4. 4 ni positif kan? Tambah 4. Tapi ni negatif. Kita mesti jadikan dia positif. Okay, Y tu jadikan positif. X tolak pi. Okey. Dalam ketaksamaan, bila kita tukar tanda, dia punya simbol ketaksamaan pun akan berubah. Ni. Nampak tak perubahan dia? Lebih besar dia akan jadi lebih kecil. Sebab kita tukar tanda dia. Negatif jadi positif. Yang lain pun semua kena tukar tanda. Negatif, positif, positif, negatif. Simbol lebih besar tukar jadi lebih kecil. Semua berubah. Okay? Ni rasa form 1 belajar kot. Kan? Kita recall je balik. So inilah dapat dia punya ketaksamaan. Kita nak lukiskan. Tadi tip dia kena lukis, kena tukar menjadi persamaan dulu. Sebelum nak lukis garis lurus. Ini persamaan. Dari tanda ketaksamaan kita tukar persamaan sebab kita nak lukis garis lurus. Pilih 2 titik. Kalau X kosong, Y akan jadi negatif 4. Dan kita masuk ke sini Itu negatif 4. Kalau X 2, so 2 tolak 4 ialah negatif 2. Okay, dapat 2 titik. Okey. Ini satah dia. Plotkan kosong negatif 4. Kat bawah ni. Kosong negatif 4. 2 negatif 2 dekat sini. Okey, ambil pembaris. Dan sambungkan. Okey, boleh? Ya, sambungkan. Dia sambung panjang. Jangan sambung antara titik dengan titik ni je. Dia sambung tu lebih panjang. Memenuhi graf tu. Memenuhi satah ni. Okey. Ini yang kita buat tadi. Tanda dia single itu sebab saya buat putus-putus. Ingat single. Dari putus-putus. Lebih kecil. Dari putus-putus. Okey. Lebih kecil rantau bawah. So, ini jawapan dia sebenar. Lorekkan yang kawasan peach ni, warna peach ni dah dilorekkan. So, ini jawapan. Okey.